Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Baik, nama saya adalah merupakan Cikgu Muhammad Hafiz bin Abdul Rashid. Mengajar sekarang di sekolah SMK St. Xavier, Georgetown, Pulau Pinang. Berpengalaman lebih kurang 11 tahun dalam prinsip perakaunan. Baik, hari ini kita akan masuk satu tajuk penting dalam tingkatan 5, iaitu Modul 7 Perakaunan Kos. Baik, dalam modul 7 Perakaunan Kos ni, pelajar akan belajar iaitu jenis kos dan kerja dalam proses, kemudian akaun pengeluaran serta analisis titik pulang modal. Baik, hari ini kita akan fokus dua perkara sahaja, iaitu jenis kos dan kerja dalam proses serta akaun pengeluaran. Baik, dalam perakaunan kos ni ada beberapa perkara penting, ataupun dipanggil kunci SPM, iaitu yang pertama 4 komponen kos pengeluaran, dan yang kedua akaun pengeluaran, yang ketiga 10 formula titik pulang modal, yang keempat, graf titik pulang modal. Seperti biasa, ataupun cikgu dah beritahu tadi, dua perkara yang kita akan terangkan dahulu ataupun kita akan belajar hari ini, iaitu 4 komponen kos pengeluaran dan juga akaun pengeluaran. Baik, 4 komponen kos pengeluaran. Apakah 4 komponen kos pengeluaran ini? Yang pertama adalah kos bahan langsung. Yang kedua adalah kos buruh langsung. Yang ketiga adalah belanja langsung. Dan yang keempat adalah cost overhead. Baik, pelajar perlu kuasai dahulu 4 komponen kos pengeluaran. Jadi bila pelajar dah tahu 4 komponen kos pengeluaran, pelajar perlu tahu apakah maksud setiap kos tersebut. Baik, apakah kos bahan langsung? Merupakan kos bahan utama yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang. Contohnya seperti satu firma nak mengeluarkan produk seperti perabot. Perabot, apakah kos bahan utama bagi perabot tersebut? Contohnya adalah kayu. So, kayu adalah merupakan kos bahan utama. Jadi, itu adalah kos bahan langsung. Maka dalam kos bahan langsung, ada perkara ataupun butir yang pelajar perlu tahu. Yang pertama, kos bahan langsung ni sama juga inventory awal bahan langsung, tambah dengan belanja pembelian bahan langsung, tolak dengan inventory akhir bahan langsung. So kos bahan langsung ni, pertama kita ingat inventory awal bahan langsung, tambah dengan belanja pembelian bahan langsung, kemudian tolak dengan inventory akhir bahan langsung. Right, kita tengok yang kedua. Kos buruh langsung. Kos buruh langsung ni merupakan upah yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Contoh, nama lain adalah seperti upah operator kilang, operator pengeluaran. Itu adalah kos buruh langsung yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Maka buruh langsung inilah yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran. Contohnya seperti contohnya mengeluarkan produk seperti perabot. Pekerja yang mengeluarkan ataupun proses mengeluarkan perabot itu adalah merupakan kos buruh langsung. Baik, yang ketiga adalah belanja langsung. So, belanja langsung ni adalah merupakan belanja yang berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. Apakah 4 belanja langsung tersebut? Kita ada royalty, kita ada cap dagangan, kita ada patent dan hak cipta. So, 4 belanja langsung ni memang ada di dalam akaun pengeluaran, bergantung kepada sesuatu soalan. Ataupun dalam firma pengeluaran,
ada kalanya ada belanja langsung dan ada kalanya tidak ada belanja langsung. Tapi pelajar perlu tahu dalam 4 belanja langsung ni kita ada royalty, cadangan, patent dan hak cipta. Baik. Ketiga-tiga kos tersebut akan menjadikan kos prima. Jadi pelajar dah tahu kos bahan langsung, kos buruh langsung dan belanja langsung. Bila ketiga-tiga kos ni ditambah ataupun dicampur, maka jadilah kos prima. Kos prima ataupun dipanggil kalau prime. Prime adalah utama. So kos prima menghasilkan daripada kos bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Tambah ketiga-tiga kos tersebut akan jadi kos prima. Diingatkan tidak termasuk kos overhead. Kita ada 4 kos, tetapi untuk kos prima hanya 3 kos sahaja yang terlibat. Okey. So kos bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Baik, yang keempat kita akan masuk kos overhead. Baik, kos overhead ni apa? Kos overhead adalah merupakan kos tetap perkilangan yang tidak terlibat. Okey, ada tambahan tidak di sini ya. Tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Okey, so pelajar-pelajar yang mempunyai maklumat tentang kos overhead yang terlibat, sila membuat pembetulan kembali. Tolong tambah tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Jadi, cost overhead memang tidak terlibat secara langsung. Walaupun berlaku aktiviti pengeluaran, cost overhead tetap ditanggung dan perlu dibayar oleh pihak firma. Jadi, apa itu cost overhead? Baik, kita tengok yang sini. Ada 3 komponen cost overhead. Yang pertama adalah kos buruh tak langsung. Yang kedua adalah kos bahan tak langsung. Dan yang ketiga adalah belanja pentadbiran dan pengurusan kilang. Baik, apa itu kos buruh tak langsung? Pertama, gaji pengurus kilang. Yang kedua, gaji penyelia kilang. Yang ketiga, gaji pengawal keselamatan. Yang keempat, penyelia stor. Gaji kerani kilang yang terakhir. So, kesemua ini adalah merupakan kos buruh tak langsung. Diingatkan tidak termasuk kos buruh langsung ya. Kos buruh langsung ni hanya untuk aktiviti pengeluaran sahaja. Okey, ini adalah kos overhead. Yang kedua adalah kos bahan tak langsung, iaitu bahan api, minyak pelincir. Kemudian yang ketiga adalah belanja pentadbiran dan pengurusan kilang. So contohnya belanja alat-alat kecil, kadar bayaran, cukai tanah kilang, sewa bangunan kilang, susut nilai loji, mesin dan jentera, penyelenggaraan loji, mesin dan jentera. Kemudian yang terakhir adalah insurans kilang. So, semua ni contoh yang ada dalam 3 komponen ni, pelajar boleh juga refer dalam buku teks dan pelajar boleh tahu cost overhead adalah merupakan kos tetap bagi aktiviti proses yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Right? Baik, keempat-empat kos kita telah masukkan di sini. So, ini adalah merupakan rumus mengira kos pengeluaran. Okey, rumus mengira kos pengeluaran ditunjukkan seperti di bawah. So, kos pengeluaran sama juga kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung, dan tambah kos overhead. So, keempat-empat kos ni ditambah kesemua sekali akan jadikan kos pengeluaran. Ataupun kos pengeluaran sama juga kos prima campur dengan kos overhead. Okey, kos pengeluaran sama juga kos prima campur ataupun tambah dengan kos overhead. So, akan jadi kos pengeluaran. Baik, sekarang kita dalam sesi menjawab soalan ringkas.
So, cikgu akan bagi satu soalan ataupun dua soalan untuk pelajar cuba selesaikan. Kemudian kita akan berbincang. Baik, selamat menjawab dahulu. Baik, ini adalah soalan pertama untuk pelajar cuba selesaikan. Selesaikan soalan satu ini selama lebih kurang 2 minit. Kemudian kita akan bincang. Baik, soalan 1. Selesaikan rumus pengiraan kos prima dan pengeluaran berikut. So, kita ada kos prima. Saya rasa pelajar-pelajar masih ingat lagi bagaimanakah rumus pengiraan bagi kos prima. Baik, kos prima sama juga kos bahan langsung campur dengan kos buruh langsung. Okey, kemudian campur dengan belanja langsung. Maka akan dapat kos prima. Kemudian untuk kos pengeluaran, so pelajar perlu ada 4 kos yang terlibat. Jadi pelajar dah ingat kos prima, maka pelajar ambil balik dalam kos prima tersebut kos bahan langsung, campur dengan kos buruh langsung, kemudian campur dengan belanja langsung, kemudian campur dengan kos overhead. Baik, itu kos pengeluaran. Kemudian kita ada satu lagi persamaan dengan kos pengeluaran juga. Kita ambil sahaja terus. Ada 2 kos dekat sini iaitu kos prima campur dengan kos overhead. Baik, itu sahaja untuk rumus pengiraan bagi kos prima dengan kos pengeluaran. Jadi saya rasa pelajar pun dah boleh berkuasai dengan baik bahagian rumus pengiraan. Kita lihat soalan yang pertama untuk yang B. Baik, soalan ni saya beri masa lebih kurang 5 minit. Baik, kita sambung balik dengan soalan 1B. So, soalan 1B ni saya dah beri peluang untuk pelajar cuba jawab dahulu. Lebih kurang 5 minit. Jadi, kita akan bincangkan. Tandakan right pada komponen kos pengeluaran bagi butiran yang berikut. Yang pertama, upah operator kilang, iaitu kos buruh langsung. Okey, kos buruh langsung. Kemudian angkutan masuk bahan langsung. Perkataan bahan langsung ni juga menggambarkan bahan langsung, kos bahan langsung. Sewa kilang, kos overhead. Okey, kos overhead. Kemudian kadar bayaran kilang, juga kos overhead. Bahan mentah, kos bahan langsung. Angkutan masuk, kos bahan langsung. Susut nilai mesin, kos overhead. Insurans kilang, kos overhead. Hak cipta, belanja langsung. Gaji pengurus kilang, okey, kos overhead. Pengawal keselamatan kilang, juga kos overhead. Cap dagangan pattern, belanja langsung. Inventory awal bahan langsung, kos bahan langsung. Royalty, belanja langsung. Belian bahan langsung, juga bahan langsung. Reka bentuk produk, belanja langsung.
Gaji penyelia kilang, cost overhead. Cukai belian bahan langsung, kos bahan langsung. Cukai tanah kilang, cost overhead. Kemudian yang terakhir adalah bahan api juga cost overhead. Tahniah pelajar-pelajar yang telah dapat. Semua betul. Okey. Baiklah pelajar-pelajar. Kita sambung kembali tajuk kita iaitu perakaunan kos, kos pengeluaran. Jadi kita akan terus masuk kepada kerja dalam proses. Baik. Komponen kerja dalam proses, kita ada kerja dalam proses awal. Baik, apa itu kerja dalam proses awal? Merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Baik, pelajar-pelajar perlu tahu dahulu kerja dalam proses awal ni merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Okey, ataupun maksud yang lebih mudah. Kerja ataupun aktiviti pengeluaran kita pada tahun sebelum ini, pada tahun lepas yang tidak disiapkan akan dibawa kepada tahun semasa ataupun tempoh perakaunan semasa. Jadi yang dibawa itu adalah kerja dalam proses awal. Kemudian kita ada kerja dalam proses akhir. So, kerja dalam proses akhir ini bermaksud merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan berikutnya. Jadi, kerja dalam proses akhir ini merupakan barangan yang belum siap proses pada tahun ini, okey, ataupun separuh siap akan dibawakan kepada tahun berikutnya ataupun tempoh perakaunan berikutnya. Right? So, itu adalah kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses ni berlaku dalam dua keadaan. Jadi, pelajar perlu tahu ada berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan pertama hanya diberi kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir sekali sahaja dalam semua komponen. Okey, semua komponen iaitu 4 komponen tersebut lah. Dia bagi sekali sahaja. Kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Kemudian keadaan kedua, setiap komponen mempunyai kerja dalam proses kecuali belanja langsung. Bermaksud, setiap komponen, okey, setiap komponen iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead kecuali belanja langsung mempunyai kerja dalam proses. Jadi ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia hanya bagi sekali sahaja kerja dalam proses. Keadaan kedua, dia akan bagi setiap komponen kecuali belanja langsung. Ini yang kadang-kadang berlaku dalam soalan. Okay. So kita perlu faham dua-dua keadaan ini bagaimana berlaku. Baik, kita tengok seterusnya. Situasi pertama. Ini adalah contoh soalan dalam buku teks. So, pelajar boleh tengok dalam buku teks dan tengok di sini pun pelajar boleh nampak. Baik, ini contoh soalan lengkap bagi situasi yang pertama tadi, keadaan yang pertama. Di mana dia bagi satu sahaja kerja dalam proses, sekali sahaja. Kerja dalam proses awal. Okay, kalau pelajar boleh nampak sini 9,890 dan juga kerja dalam proses akhir iaitu 12,700. Ini bermaksud keadaan yang pertama tadi. Okay, dia bagi sekali sahaja kerja dalam proses. Right? So, dia akan bagi lengkap soalan yang lengkap. Pelajar perlu sediakan akaun pengeluaran dan akaun perdagangan. Nanti pelajar akan tengok balik. Saya akan tunjuk contoh jawapan. Bagaimana penyediaan jawapan bagi soalan ini. Baik, ini adalah jawapan bagi soalan tadi.
So, dia nak menunjukkan keadaan yang pertama, kerja dalam proses awal perlu tambah selepas semua kos keempat-empat kos kita telah masukkan tadi. Okay, kita telah dapatkan jumlah 241610. Kita akan tambah dengan kerja dalam proses awal. Kemudian kita akan tolak dengan kerja dalam proses akhir. Maka barulah kita akan dapat kos pengeluaran. Ya, pelajar-pelajar. Jadi, di sini nak menunjukkan keadaan yang pertama. Kerja dalam proses awal diberi satu sahaja. Dan kerja dalam proses akhir satu sahaja. Sekali sahaja dia bagi. So, kita akan letak di bawah sekali. Yang pelajar perlu ingat, tambah kerja dalam proses awal, tolak dengan kerja dalam proses akhir. Ya, kemudian barulah pelajar akan dapat kos pengeluaran. Baik, sekejap lagi kita akan buat sesi soal jawab bersama cikgu. So, nantikan soalan, cikgu akan bagi kepada pelajar. Baik, kali ini kita masuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni agak lebih tinggi sedikit dia punya aras soalan dia dibandingkan dengan tadi. Pelajar dah boleh kuasai keempat-empat kos tadi. Kemudian pelajar pun telah tahu butir-butir yang terdapat di dalam kos. Maka sekarang ni kita nak buat pengiraan untuk setiap kos. Jadi, kita baca soalan kat sini. Maklumat berikut diperoleh daripada syarikat perkilangan ahli World bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Okay, inventory 1 Januari 2020 kita ada bahan mentah 2540. Kerja dalam proses 2920. Belian bahan mentah 20,880. Pulangan belian bahan mentah 1,230. Cukai atas belian bahan mentah 1,410. Angkutan masuk bahan mentah 560. Buruh langsung 9980. Buruh tak langsung 2270. Dan buruh tak langsung, overhead kilang 6230. Inventory 31 Disember 2020 bahan mentah 1240. Dan yang terakhir kerja dalam proses 2360. Anda dikehendaki menghitung kos bahan langsung, kos prima, kos overhead dan kos pengeluaran. Baik, yang pertama sekali, bila pelajar baca soalan, bila tajuk keluar akaun pengeluaran, saya minta ataupun cikgu minta kamu letak dahulu setiap kos butir yang ada dalam soalan. So, kita ambil yang pertama, inventory 1 Januari 2020. So, bahan mentah ini adalah bahan langsung. Letak saja BL. Okay, kerja dalam proses awal lah. Okay, belian bahan mentah juga bahan langsung. Pulangan belian bahan mentah juga bahan langsung. Cukai atas belian bahan langsung juga bahan langsung. Angkutan masuk bahan mentah juga bahan langsung. Buruh langsung. Buruh langsung lah. Buruh langsung. Okey, buruh langsung. Buruh tak langsung, cost overhead. Okey. Buruh tak langsung adalah cost overhead. Overhead kilang, dah tentu cost overhead. Kemudian, inventory 31 Disember 2020 bahan mentah juga adalah bahan langsung. Kemudian, kerja dalam proses adalah merupakan kerja dalam proses akhir. Baik. Kemudian, bila kita dah nyatakan, bila kita dah tentukan setiap kos, terus kita buat menghitung kos bahan langsung dahulu. So, kita akan kira kos bahan langsung. So, kos bahan langsung pertama, kita ambil dulu. Ingat tak format dia? Pertama, inventory. Inventory awal.
bahan langsung. Okey, cikgu buat singkatan di sini. Kamu tak perlu buat singkatan. Kamu perlu tulis penuh. Inventory awal bahan langsung 2540. Okey, 2540. Kemudian campur dengan belian bahan mentah. Okey, belian bahan mentah. RM20,880. Okey. So kita letak yang pertama. Kemudian kita akan tolak dengan pulangan belian. So kita dah masukkan tadi, kita just padan dengan pen. Kemudian pulangan belian bahan mentah. Tolak dengan pulangan belian bahan mentah. So, pulangan belian bahan mentah adalah 1230. Okey, ini adalah pulangan belian bahan mentah. So, bila kita dah masuk, kita padamkan. Operasi tolak 20,880. Okay, kita ambil kalkulator sekejap. RM20,880 tolak dengan 1,230. Maka kita akan dapat 19,650. 19,650. Kemudian format seterusnya, ingat tak lagi rumus seterusnya, selepas kita tolak pulangan, kita perlu tambah dengan Audi. Jadi Audi adalah angkutan, upah, duty dan insurans atas bahan langsung, belian atas bahan langsung. So dekat sini kita ada cukai, kita ada angkutan. Okey, kita tengok buruh langsung. So kita masukkan di sini cukai atas belian bahan mentah, iaitu 1410. Okey, 1410. So kita dah masuk ini. Padamkan. Kemudian kita tambah dengan angkutan. Masuk bahan mentah, iaitu 560. Setelah selesai, kita dah masuk angkutan, masuk bahan mentah. Kita perlu tambah dengan jumlah 19,650 campur dengan 1410 campur 560. Okey, 19,650 campur dengan 1410 campur dengan 560, maka kita akan dapat 21,620. So pelajar boleh letak di sini 21,620 tambah dengan inventory awal bahan langsung tadi. So pelajar perlu tambah, dapat campur 2540, maka akan dapat 24,160. 24,160 tadi. Alright. Kemudian yang terakhir baru kita akan tolak dengan inventory
akhir bahan mentah. Okey, inventory akhir bahan mentah. So, inventory akhir bahan mentah adalah 1240. Tolak sahaja di sini. So, kita padam yang kita dah masukkan. Okey, 24160 tolak 1240, maka kita akan dapat 22,920. Ini adalah kos bahan langsung. So, saya rasa pelajar-pelajar dah boleh kuasai untuk bahan langsung. Kemudian, ada lagi kekosongan di sini. Kita akan masuk pula. Selepas kos bahan langsung, kita akan masuk buruh langsung. Okey, buruh langsung. Sorry, kos prima. Kita akan cari kos prima. Okey, yang kedua, kos prima. So, kos prima, formula dia adalah kos bahan langsung. Okey, ambil balik formula tadi. Campur dengan kos buruh langsung. Campur dengan belanja langsung. Jadi, kos bahan langsung kita adalah 22,920. So, masukkan saja 22,920. Kita akan tambah dengan buruh langsung. Okey, kita ada satu saja buruh langsung. Jadi, terus kita ambil jumlah 9,980. So, 9,980. 9,980. Maka kita dah masuk ini. Jadi, kita padam. Kemudian, kita akan tambah dengan belanja langsung. So, belanja langsung dalam soalan ni tidak diberi. Maka, kita terus dapatkan jawapan 22,920. Campur dengan 9980. Maka kita akan dapat 32,900. Okey, ini adalah kos prima. Baik. Kemudian yang ketiga, kita akan cari kos overhead. Yang ketiga, kita akan cari kos overhead. Okey, kos overhead. Maka kos overhead, kita ambil sahaja butir yang perlu kita ambil untuk overhead kilang. Kos overhead kilang. Maka kita ada buruh tak langsung dan overhead kilang sahaja. Jadi kita masukkan di sini. Buruh tak langsung. $2270. Kemudian campur dengan overhead kilang. $6230.
Okey, so kita akan tambah kedua-duanya sebab kita ada dua sahaja overhead, cost overhead. Maka kita akan dapat $2270 campur dengan 6230. Okey, 2270 campur 6230, maka kita akan dapat 8500. So 8500. Ini adalah cost overhead. Kemudian last kali baru kita akan cari kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran. Kos pengeluaran kita akan tambah ke empat kos tersebut. Jadi kita ada kos persamaan dia. Baik, sekarang kita nak kira kos pengeluaran. Jadi kos pengeluaran kita ambil rumus mengira. Okey, kita ambil terus kos prima. Kos prima campur dengan kos overhead campur dengan, pelajar jangan lupa kita ada kerja dalam proses awal. Kerja dalam proses awal. Kemudian tolak dengan kerja dalam proses akhir. Okey, pelajar jangan terlupa dan tertinggal sebab kita ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Okey, kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. So, pelajar-pelajar jangan tertinggal di sini. Okey, kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Maka kita kena tambah 2920 untuk kerja dalam proses awal dan tolak kerja dalam proses akhir. Masukkan dahulu kos prima. So, kos prima kita berapa? 32,900 campur dengan kos overhead 8,500 campur dengan kerja dalam proses awal. Kerja dalam proses awal kita adalah 2,920. Okey, maka kita akan masuk 2,920. Kemudian kita akan tolak dengan kerja dalam proses akhir. 2360. Okey, 2360 kerja dalam proses akhir. So, kerja dalam proses akhir kita akan dapat di sini. Okey, kerja dalam proses akhir. So, pelajar terus kira 32,900 campur 8,500 campur 2,920 tolak dengan 2360. Maka akan dapat 41,960. 41,960. So, ini adalah kos pengeluaran. So, pelajar-pelajar dah ingat ya. Rumus pengiraan, kemudian butir bagi setiap kos. Maka rumus pengiraan yang penuh untuk dapatkan kos pengeluaran. Kos prima campur kos overhead, campur kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir. So, bila pelajar dah dapat kuasai semua, ini bermaksud hampir 80% pelajar telah kuasai kos pengeluaran. Hanya tinggal 20% sahaja lagi untuk pelajar kuasai penuh untuk bagi kos pengeluaran. Okey,
So, ini bagi situasi yang pertama untuk keadaan kerja dalam proses awal dan akhir juga. Right, ini adalah soalan yang tidak terlalu tinggi. Okay, bagi pelajar yang baru nak menguasai. So, bila dah dapat kuasai ini, dah cukup untuk sudah menguasai sedikit berkenaan dengan kos pengeluaran. Jadi kita akan tengok juga soalan seterusnya nanti. Baik, akaun pengeluaran. Tujuan akaun yang disediakan untuk menunjukkan semua kos yang terlibat di dalam pengeluaran sesuatu keluaran pada akhir tempoh perakaunan. Kita tengok. Akaun pengeluaran terdiri daripada dua bentuk, iaitu bentuk T dan juga bentuk penyata. Di hadapan ni adalah satu bentuk T, akaun pengeluaran bentuk T. Jadi, yang pelajar nampak butir yang terlalu banyak ini adalah 4 komponen kos tersebut dan juga kos kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir bagi setiap komponen. 3 komponen tersebut kecuali belanja langsung. Jadi ini adalah keadaan kedua juga tadi. Okey, kita ada dua keadaan. Keadaan pertama cikgu dah terangkan tadi, hanya ada sekali sahaja kerja dalam proses awal dan akhir. Keadaan kedua, kita ada kerja dalam proses awal dan akhir bagi setiap komponen, iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead. Kecuali belanja langsung sahaja tidak ada kerja dalam proses. Jadi bagaimanakah kerja dalam proses akhir ni awal dan akhir dimasukkan ke dalam setiap bahan, setiap komponen. Kita tengok dekat sini. Okey. So pelajar kena lihat lebih dalam sedikit sebab mungkin terlalu kecil sedikit. So pelajar perlu zoom sedikit. Baik, yang pertama kita ada kos bahan langsung. Baik, kita tengok kos bahan langsung seperti yang cikgu terangkan awal-awal tadi. Kita ada inventory awal bahan langsung. Kali ini kita kena tambah dahulu kerja dalam proses awal. Okey, kerja dalam proses awal dia berada di sini selepas inventory awal. Kemudian baru kita akan tambah dengan belian bahan langsung, tolak pulangan belian bahan langsung, kemudian tambah dengan Audi kalau ada. Di sini hanya dia bagi angkutan masuk bahan langsung dan duty atas belian bahan langsung. Kemudian yang terakhir baru dia tolak inventory akhir bahan langsung dan kerja dalam proses akhir. So, pelajar hanya ingat, tambah kerja dalam proses awal berlaku selepas inventory awal. Kerja dalam proses akhir berlaku setelah kita memasukkan inventory akhir bahan langsung. So, pelajar perlu letak ikut turutan dengan betul. So, ini baru kos bahan langsung. Okay, kemudian kita ada kos buruh langsung. So, kos buruh langsung, kita ada upah buruh langsung. Kemudian kita tambah kerja dalam proses awal. Kemudian kita tolak dengan kerja dalam proses akhir. So, maka kita akan dapat keseluruhan kos buruh langsung. Okey, pelajar hanya ingat. Pelajar hanya masuk upah buruh langsung. Kemudian tambah kerja dalam proses awal. Tolak dengan kerja dalam proses akhir. So, pelajar hanya ingat. Kerja dalam proses akhir memang berlaku penolakan sahaja. Ataupun kita tolak sahaja. Kemudian setelah kita dapat kos buruh langsung. Kemudian pelajar akan tambah belanja langsung. Okey, dekat sini cikgu dah tulis besar-besar. Belanja langsung. So, belanja langsung seperti pelajar tahu ada patent, hak cipta, royalty, cap dagang. So, kalau ada keempat-empat butir ni, keempat-empat butir ni pelajar kena masukkan. Kalau ada satu sahajalah. Okey, so setelah ketiga-tiga belanja kos tersebut pelajar masukkan, maka pelajar akan dapat kos prima. Okey, pelajar akan dapat kos prima. Jadi kos prima ini adalah berlaku disebabkan daripada kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung. So pelajar akan dapat kos prima. Kemudian kita ada kos overhead. Jadi kos overhead, kalau pelajar tengok dekat sini, seperti yang cikgu terangkan tadi, kos overhead kita ada belanja tak langsung. Okey, buruh tak langsung, kita ada bahan tak langsung, kita ada pentadbiran dan pengurusan kilang. So, semua butir yang ada dalam ni kita akan masukkan. Kemudian baru kita tambah kerja dalam proses awal.
tolak dengan kerja dalam proses akhir. So, ini berlaku di akhir sekali. Okey, sama juga dengan kos buruh langsung tadi, kita letak bahagian akhir sekali. Tak seperti kos bahan langsung. Dia akan letak di awal dan letak di akhir untuk kerja dalam proses akhir. Baik. So, setelah keempat-empat kos ni termasuk kerja dalam proses awal dan akhir kita masukkan, barulah pelajar akan dapat kos pengeluaran. So, ini kos pengeluaran. Dalam bentuk T, kita akan dapat kos pengeluaran di sebelah kredit. Okey, sebab kita nak dapat angka imbangan di bawah. Baik, ini adalah dalam bentuk penyata. Bentuk penyata, so, sama juga seperti bentuk T susunannya. Cuma bentuk penyata, kita akan dapat kos pengeluaran di bawah sekali. Okey, keadaan dia sama juga. Kos bahan langsung tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung, so akan dapat kos prima. Kemudian tambah dengan kos overhead, maka kita akan dapat kos pengeluaran. Jadi, untuk kerja dalam proses awal dan akhir, sama keadaan seperti dalam bentuk T tadi. Okey, dia berada di dalam kos bahan langsung juga, kos buruh langsung juga, kos overhead juga. Kecuali belanja langsung yang tak ada. Okey. Ingat. Okey. Kita cari kos pengeluaran ini untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, kita akan pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Maka akaun perdagangan pula akan dipindah ke akaun rugi. So, akaun perdagangan ni tidak perlu cikgu terangkan. Sebab akaun perdagangan ni kita akan terang secara ringkas saja dalam kos pengeluaran. Tetapi pelajar dah kuasai, sepatutnya dah kuasai sebab akaun perdagangan ni adalah dalam tingkatan 4 modul 7 juga. Okey, pelajar dah faham, pelajar dah kuasai format, pelajar dah mahir dengan format akaun perdagangan. Jadi tidaklah menjadi terlalu sukar untuk kita ingat ataupun nak masukkan kos pengeluaran dalam akaun perdagangan. So, kita tengok bagaimanakah kos pengeluaran akan dimasukkan ke dalam akaun perdagangan. So, sama juga. Akaun perdagangan ada bentuk penyata dan bentuk T. Seperti yang pelajar tahu. So, bentuk penyata, kita nak tengok dekat sini. Cikgu highlightkan kawasan merah ni, kos pengeluaran akan letak di mana. So, kita tengok dekat sini, macam biasa, jualan, tolak pulangan jualan. So, akan dapat jualan bersih. Kemudian, tolak kos jualan. Inventory awal barang siap. Okey, kita ada barang siap. Kalau barang separuh siap adalah firma perkilangan punya. So, kalau barang siap adalah untuk akaun perdagangan. Okey, kemudian kita akan tambah dengan kos pengeluaran. Okey, kita dah tak ada belian. Kita ada kos pengeluaran. So, kita akan tambah dengan kos pengeluaran. Kemudian, kita akan dapat kos barang siap untuk dijual. Tolak inventory akhir barang siap. Maka, kita akan dapat kos jualan. Okey. So, kos jualan ni seperti biasa, jualan bersih akan tolak kos jualan. Maka, kita akan dapat untung kasar ataupun rugi kasar. Okey, seperti yang kita belajar dalam bab 7 ataupun modul. Baik, ini adalah contoh soalan yang lengkap. Okey, contoh-contoh soalan yang kamu boleh dapat dalam mana-mana buku ataupun contoh soalan yang mungkin kita boleh nampak mirip-mirip contoh dalam soalan SPM. Cuma ini kita hanya nak buat latihan dan cuba untuk pelajar kuasai bagi kos pengeluaran. Baik, pertama bila pelajar dapat soalan, minta pelajar baca dahulu soalan dengan baik. Okey, so kita baca soalan dahulu. Kalisha seorang penghilang. Beliau juga membeli barang siap untuk dijual semula. Berikut adalah baki-baki pada 30 September 2020 yang telah diperoleh daripada buku perekonomian Kalisha. So, angkutan masuk, bahan langsung 1,690. Upah buruh langsung 63,860. Belanja am 20,410. Belian alat-alat kilang 2,250.
Mesin kos 62,200. Susut nilai terkumpul mesin 26,100. Pulangan belian barang siap 1,090. Belian barang siap 18,450. Belian bahan langsung 132,340. Kemudian jualan 300,012. 312,255. Royalty 2875. Pattern 3050. Kemudian kita ada inventory untuk 1 Oktober 2019 dan akhir 30 September 2020. So kita ada banyak inventory di sini. Barang siap yang dibeli, barang siap yang dikilang, bahan langsung. Kemudian kita ada kerja dalam proses setiap kos. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, cikgu terangkan sebelum ni, kita ada kerja dalam proses bahan langsung, kita ada kerja proses dalam buruh langsung, kita ada kerja dalam proses overhead kilang. Kemudian kita ada alat-alat kilang pada harga penilaian 6,300, 6,100. So, pelajar boleh tengok jumlah di sini. Kemudian, kita tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan pada 30 September 2020, belanjaan Prabaya 210. So, kalau kita ada maklumat tambahan di sini, kita baca belanjaan Prabaya 210, maka belanjaan akan terlibat dengan pelarasan. So, kita bintangkan dulu di sini. Okey, kita bintangkan dahulu untuk bermaksud ada pelarasan, ada pengiraan. Okey, kemudian angkutan masuk belum bayar 620. Angkutan masuk belum bayar 620. So, kita bintangkan dulu dekat angkutan masuk. Angkutan masuk belum bayar 620. Kemudian susut nilai adalah kadar 25% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. So, kita kena highlightkan kaedah baki berkurangan. Susut nilai dikira penuh setahun pada tahun pembelian dan tiada susut nilai dalam tahun pelepasan. Okey, so kita hanya highlightkan peratus 25%, kemudian kaedah baki berkurangan. Anda dikehendaki menyediakan akaun alat-alat kilang bagi menunjukkan amount yang dipindahkan ke akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 September 2020. Imbangkan akaun pada tarikh ini dan tunjukkan baki pada 1 Oktober 2020. So, 5 markah. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 September 2020, 13 markah. Kemudian akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2020, 7 markah. Jadi ini adalah markah-markah ataupun contoh soalan yang kita boleh nampak dalam soalan-soalan SPM. Okey, contoh markah. Okey, total mark maksud sini 25 markah. Jadi kalau kita lihat 25 markah ni hanya ada pada soalan 2 dan soalan 3 sahaja. Jadi kita nak tengok di sini macam mana kita nak selesaikan dengan mudah. Pertama sekali, seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, kita nyatakan dahulu kos bagi setiap butir. So, angkutan masuk bahan langsung. So, pelajar kena buat secepat mungkin lah. Sebab masa bagi contoh soalan 2, dia tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama. Okey, lebih kurang dalam 35 minit sahaja macam tu. So, angkutan masuk, pelajar state terus. Apa dia? Bahan langsung. Buruh langsung. Upah buruh langsung. Okey, buruh. Okey. So, kemudian belanja am. So, belanja am. Belanja am. Cost overhead. Okey. So, belanja am. Cost overhead. Pelajar juga diingatkan. Belanja am juga boleh ada dalam akaun perdagangan. Tetapi dalam ni, kita akan lihat balik dalam maklumat tambahan. Adakah belanja am disebut di dalam pentadbiran? Tidak disebut. Belanja am Prabaya 210. So, kita anggap di sini belanja am adalah untuk firma perkilangan ataupun pengeluaran. Kemudian belian alat-alat kilang. Okey, belian alat-alat kilang kita akan kira dalam pengiraan susut nilai nanti.
Okey, susut nilai. Machine cost. Okey, yang ni adalah aset. Susut nilai terkumpul mesin juga akan dikira dalam penyata kedudukan kewangan. So, tidak terlibat dalam akaun pengeluaran. Pulangan belian barang siap. Okey, bila sebut saja barang siap, tidak dimasukkan ke dalam akaun pengeluaran. Dia akan dimasukkan ke dalam akaun perdagangan. So, ini adalah akaun perdagangan. Pelajar ingat, kalau sebut saja barang siap, ini bermaksud dia akan diletakkan di dalam akaun perdagangan. So, barang siap tidak terlibat di akaun perdagangan. Okey, dalam akaun pengeluaran ni kita hanya masukkan barang yang kita nak proseskan jadi satu produk. Sebab tu barang siap tak boleh dimasukkan ke dalam akaun pengeluaran. Kemudian kita tengok belian bahan langsung. So, kita letak bahan langsung. Jualan. So, jualan juga tidak terlibat. Dia dalam akaun perdagangan seperti biasa. Royalty, belanja langsung. Okey. Patent juga belanja langsung. Kemudian kita tengok di sini. Inventory. Kita ada 1, 2, 3 inventory di sini. Kita ada 3 inventory. Barang siap yang dibeli, barang siap yang dikilang, bahan langsung. So, kita akan masuk ke dalam bahan langsung. Hanya satu sahaja. Yang ini sahaja yang kita akan ambil dan masukkan ke dalam inventory ataupun di bawah kos bahan langsung. So, ini adalah bahan langsung. Kedua-dua ini tidak dimasukkan ke dalam kos bahan langsung. Okey, kerana dia merupakan barang siap. Maka dia akan dimasukkan ke dalam akaun perdagangan. Right? So, dia akan dimasukkan ke dalam akaun perdagangan. Akaun perdagangan AP. Kemudian kita tengok kerja dalam proses. Kerja dalam proses, kita ada bahan langsung. Kita ada buruh langsung. Kita ada overhead. Maka yang ni kita akan masuk step by step setiap komponen kos tersebut. Kemudian kita ada alat-alat kilang pada harga penilaian. Maka di sini kita akan ambil untuk pengiraan penilaian semula bagi alat-alat kilang untuk mendapatkan susut nilai. So, kita ada belian alat-alat kilang di sini. So, pelajar tengok dekat soalan. Dia ada minta untuk kita sediakan akaun alat-alat kilang bagi menunjukkan amount yang dipindahkan ke akaun pengeluaran. So, pelajar kena buka akaun alat-alat kilang dahulu. So, bila dah kita masukkan, bila kita dah nyatakan ataupun kita dah tulis setiap butir ini dimasukkan ke dalam kos mana, so, pelajar terus sediakan jawapan mengikut soalan. Okey, ini adalah contoh jawapan yang cikgu buat. Okey. So, kalau ikutkan masa untuk menjawab ni lebih kurang 35 minit. 35 minit untuk pelajar siapkan ketiga-tiga akaun. Okey, kita tengok akaun alat-alat kilang. Baik. Pertama, bila kita tengok alat-alat kilang. Ini adalah baki awal. Okey, ini adalah awal. Okey, kalau kita tengok, ini adalah awal, ini adalah akhir. So, ini adalah baki awal, ini adalah baki akhir. Okey, ini kaedah penilaian semula. So, kalau kita buka akaun alat-alat kilang, baki BB mesti sebelah debit. Okey, kita tahu alat-alat kilang ini adalah aset. So, maka dia akan letak di bahagian debit. Okey, so debit aset. So, dia akan letak bahagian debit, baki BB. Kemudian, kita akan letak baki HB sebelah kredit. So, 6,100. Okey, kalau pelajar yang masih baru, so ingat, baki BB untuk akaun ataupun aset sebelah debit,
Ini untuk awal, baki BB. Ini adalah baki HB. So, ini adalah akhir. Jadi, masukkan dahulu baki BB ini. Kemudian, pelajar perlu letakkan tadi dalam soalan, ada disebut belian alat-alat kilang. Okey, belian alat-alat kilang 2,250. Maka bila kita beli alat-alat kilang akan bertambah. Kita akan letak bahagian debit. Okey, kita akan tulis butir bank. Kita akan tulis butir bank. Okey, kita akan tulis butir bank jumlah 2,250. Okey, kemudian kita dah tak ada butir dah kita nak masukkan. Terus kita tambah 6,300 campur dengan 2,250. Maka kita akan dapat 8,550. So, 8,550 ini adalah angka imbangan. Kita akan letak di sini. Kemudian, tolak dengan baki HB 6,100. Okey, 8,550. Tolak dengan 6,100. Maka kita akan dapat 2450. Dan butirnya adalah akaun pengeluaran. Okey. So, 2450 ni kita akan masukkan ke dalam akaun pengeluaran di bawah cost overhead. Okey, kalau kita ingat, dia akan dimasukkan ke dalam cost overhead sebagai alat-alat kilang. Okey, susut nilai lah. Cost overhead. Baik, bila kita dah selesai buka akaun alat-alat kilang, maka kita akan buka akaun pengeluaran. Kemudian yang terakhir adalah akaun perdagangan. Okey, ini adalah contoh jawapan yang cikgu buat. So, pelajar boleh tengok di sini bagaimanakah cara penyediaan akaun yang lengkap. Okey. So, tadi kita dah senaraikan setiap butir dan setiap kos. So, pelajar dah ingat format. Pelajar masukkan sahaja ke dalam setiap kos yang terlibat. Cuma nak diingatkan di sini, kerja dalam proses awal untuk inventory, untuk kos bahan langsung akan letak selepas inventory awal bahan langsung. Kemudian, kerja dalam proses akhir akan letak selepas inventory akhir bahan langsung. So, yang ini yang pelajar perlu ingat. Kerja dalam proses awal, selepas inventory awal bahan langsung. Kemudian, kerja dalam proses akhir akan letak bagian selepas inventory akhir bahan langsung. So, figure ataupun jumlah ni pastikan ambil yang betul. Okey, pastikan kamu ambil jumlah yang betul mengikut dalam soalan. Okey, kerja dalam proses awal 11,240. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Kemudian kerja dalam proses akhir 13,590. So, 13,590. Okey. So, dekat sini juga. So, pastikan pelajar. Okey, tadi kita dah tengok kerja dalam proses akhir untuk komponen bahan langsung. Kemudian kita tengok kos buruh langsung juga kita akan masukkan kerja dalam proses awal dan akhir. Cuma di sini pelajar hanya ingatkan kerja dalam proses awal perlu tambah dahulu. Okey, 13,250. Okey, 13,250. Kemudian kerja dalam proses akhir perlu ditolak 14,560. Kemudian pelajar akan dapat kos buruh langsung. Pastikan operasi tambah dan tolak dibuat dengan betul. Kemudian selepas buruh langsung kita akan masuk belanja langsung. Okey. Masukkan semua butir yang terdapat belanja langsung. Biasanya paling maksimum 4 saja. So, di sini kita ada 2 royalty dan patent saja. So, masukkan saja
tambah, kita akan dapat jumlah campur dengan kos buruh langsung tadi. Maka kita akan dapat kos prima. Okey, kita akan dapat kos prima. Kemudian barulah kita akan masukkan kos overhead. Baik, kos overhead juga ada kerja dalam proses awal, ada juga kerja dalam proses akhir. Sekarang ni masukkan dahulu butir-butir bagi kos overhead. Okey, kita ada susut nilai mesin. So, yang tadi 25% dalam maklumat tambahan. Susut nilai mesin 25% mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi, diingatkan pelajar, untuk pelarasan, pastikan pelajar tunjuk pengiraan di sini ataupun di tempat lain. Pastikan tunjuk pengiraan bagaimanakah pelajar mendapat jawapan 9025. Okey, pastikan tunjuk pengiraan di dalam soalan di sini ataupun di jawapan di sini. Bagaimanakah mendapat jawapan. Kemudian, alat-alat kilang yang setelah kita buka tadi, kita buka akaun pengeluaran, akan dipindahkan ke dalam cost overhead. Seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, alat-alat kilang 2450 akan dipindahkan ke dalam cost overhead. Okey, kemudian kita ada belanjaan kilang. Okey, dalam soalan tadi cikgu ada sebut belanjaan kilang. Okey, belanjaan kilang. So, cost overhead 20,410. Pelajar perlu tolak dahulu dengan belanjaan prabayar 210. So, kalau ingat prabayar, pelajar perlu tolak dahulu. So, akan dapat 20,200. Maka yang ini penting. Pelarasan ini amat penting dalam SPM bagi mendapatkan markah. Right? So, bila kita dah tambah, maka kita jangan lupa dengan kerja dalam proses awal, tambah kerja dalam proses awal, dan tolak kerja dalam proses akhir. Maka kita akan dapat jumlah untuk cost overhead. Maka, kos prima tadi yang kita dapat tolak dengan kos overhead, maka kita akan dapat, kena tambah. Kita kena tambah. Kita kena tambah dengan kos overhead, maka kita akan dapat kos pengeluaran. Okey, kita kena tambah. So, kita akan dapat kos pengeluaran. Baik, satu lagi perkara yang cikgu nak maklum kat sini. Untuk kos pengeluaran hanya ada 3 butir sahaja yang berlaku penolakan. Butir sahaja yang kita tolak. Apa butir yang pertama? Butir yang pertama adalah pulangan belian. Bahan langsung. Okey. Yang kedua adalah inventory akhir. Bahan langsung. Dan yang ketiga adalah kerja dalam proses akhir. 3 ini sahaja yang kita operasi tolak. Adanya operasi tolak. Okey. So, bila dah selesai, pelajar dah dapat kos pengeluaran. Ini adalah jawapan yang lengkap. Okey, ini contoh jawapan yang lengkap. Kemudian, bila dah selesai kos pengeluaran, maka pelajar perlu buka akaun perdagangan. So, akaun perdagangan ni sama seperti akaun perdagangan untung rugi. Cuma bezanya, dekat sini, pelajar perlu masukkan kos pengeluaran selepas inventory awal. Okey, seperti yang cikgu terangkan dalam nota sebelum ni. Perlu letak kos pengeluaran selepas inventory awal. Okey, di sini. Letak selepas inventory awal, campur dengan inventory awal, kos pengeluaran, kita akan dapat jumlah. Kemudian baru kita ikut format asal, belian tolak pulangan belian, maka kita akan dapat belian bersih. Ini semua adalah, akaun perdagangan adalah untuk barang siap. Okey, pelajar diingatkan, ini adalah barang siap. So, maksudnya barang siap ni dikirakan dalam
dalam akaun perdagangan. Jadi kita dah masukkan semua jumlah. Okey, inventory akhir jangan lupa kita ada barang siap juga perlu ditambah. Sama juga dengan inventory awal. Kita refer balik soalan. Kita tengok kita ada inventory untuk barang siap yang dibeli, yang dikilang. So kita akan tambah dua-dua. Okey, kalau kita tengok di sini, kita perlu tambah dua-dua 1905 campur dengan 38625. Okey, perlu tambah. Dan inventory akhir juga kita perlu tambah 1860. Okey, 1860 tambah dengan 39240. Okey, yang ni juga perlu tambah untuk inventory akhir. Barang siap. So, kita masukkan. Maka kita dah dapat jumlah. Last sekali, okey, kita dapat kos jualan. Yang terakhir baru kita ambil jualan tadi tolak dengan kos jualan. Maka kita akan dapat untung kasar. Okey, untung kasar. Last sekali baru kita akan dapat untung kasar. Okey, ini adalah tujuan kita mencari. Kita buka akaun perdagangan. So, akaun perdagangan bagi cikgu kamu tak ada masalah. Sebab kamu dah belajar dalam tingkatan 4. Jadi, yang paling penting, akaun pengeluaran, pelajar dah dapat kuasai. Baik. Cikgu rasa setakat itu saja untuk akaun pengeluaran. So, cikgu harap kamu dapat kuasai dan dapat memahirkan diri untuk bagi tajuk akaun pengeluaran. Dengan itu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua pelajar kerana memberi tumpuan dalam pengajaran kali ini. Terima kasih. Bye-bye.